Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan dan puan, rakan-rakan Facebook dan juga follow page Nur Aminah Umar. Saya ucapkan sekali lagi, hari ini Alhamdulillah kita orang kata dipanjangkan umur, dapat bangun pagi tadi dari tidur, dapat bangun subuh dengan keadaan yang sihat walafiat, jadi Alhamdulillah. Jadi sekali lagi Facebook live di page Nur Aminah kali ini saya sudah bawakan, saya sudah letakkan satu topik yang satu lagi topik kecil yang sesuai untuk pemula ataupun tuan dan puan yang memang dah menjalankan bisnes tetapi sedang berancang untuk menjalankan perniagaan lain yang baru terutamanya. Jadi ada kalanya pada masa sekarang ini ramai di antara kita yang nak venture kepada satu bisnes yang baru ataupun ada setengah-setengah daripada kita yang masih bekerja dan sedang melalui satu tempoh untuk menerima notis pemberhentian kerja yang berakhir pada bulan Disember. Mungkin kita sedang merancang untuk memulakan sesuatu yang baru. Jadi untuk itu saya mengambil kesempatan ini untuk bawakan satu topik pendek, iaitu bisnes apa yang boleh saya mulakan. Jadi ada beberapa perkongsian yang saya akan bawakan kali ini adalah berdasarkan kepada pembacaan dan juga berdasarkan kepada perbincangan bersama dengan ramai usahawan yang paling-paling saya temui di sekitar 30 ke 60 hari yang terkini. Jadi ada banyak faktor ataupun perkara yang saya kira boleh kita pertimbangkan semula. Jadi kepada tuan dan puan, rakan-rakan Facebook yang baru masuk ataupun yang dapat notifikasi tentang live ini, boleh join saya dan juga boleh share Facebook live kali ini, tetapi saya tidak akan mengambil masa yang lama, antara 10 ke 15 minit sahaja. Dan fokus sebenarnya saya ada dua tujuan apabila saya buat Facebook live itu selain daripada nak berkongsi lah, nak menyampaikan maklumat sebenarnya ada dua. Yang pertama sekali adalah untuk memastikan reach out kepada page ini, kepada follower dan juga friends yang like page ini akan sentiasa orang kata aktif. Sebab saya perasan untuk makluman tuan dan puan kalau kita ada Facebook page ini, sekiranya kita letakkan video minimum 3 kali seminggu, maka dia akan lebih aktif. Itu yang saya nampak daripada analisis page Facebook saya. Jadi kalau analisis Facebook tuan dan puan mungkin berbeza. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan gunakan video Facebook Live ini sebenarnya untuk rebroadcast dan untuk digunakan sebagai rujukan kepada menti dan juga coachee saya kat luar sana. Kerana ada perkara-perkara yang berbentuk umum, saya tidak akan masukkan dalam session. Lebih baik saya buat FB Live begini saja supaya ramai yang dapat akses kepada maklumat yang sama. Okey, terus berbalik kepada topik yang saya bawakan hari ini, iaitu apa jenis bisnes yang boleh saya mulakan. Kita bawa satu itu Jadi antara beberapa perkara sebenarnya ada banyak faktor untuk kita menentukan apakah bisnes yang kita boleh nak mulakan. Yang pertama sekali kewangan. Tuan dan puan. Meskipun ramai orang bercakap kita boleh mulakan bisnes tanpa modal, betul. Tetapi kita masih perlu melihat faktor kewangan untuk memilih jenis bisnes apa yang kita nak mulakan. Contoh, adakah kita ada wang simpanan? Kedua, adakah kita masih ada banyak hutang? Ataupun kita kata student loan masih banyak lagi, credit card loan tu ada lagi ke macam mana? Seterusnya mungkin kita boleh lihat juga apakah kita boleh mampu ataupun kita kata kita tak ada masalah untuk kita punya perbelanjaan bulanan. Maksudnya kita punya daily expenses, keperluan kehidupan hari-hari kita tu ada masalah atau tidak. Jadi adakah kita ni sebenarnya boleh untuk mengambil sebarang pinjaman, maksudnya profil kewangan. Meskipun kita nak memulakan perniagaan tanpa modal, tanpa pinjaman, tetapi kita perlu melihat sama ada apakah status keuangan kita semasa. Itu yang pertama. Yang kedua tentang employment, pekerjaan. Adakah sekarang ni kita masih lagi bekerja dan kita gembira dengan kerja kita? Ataupun kita kata sehari itu kita bekerja kerana sementara waktu COVID sahaja. Sebenarnya kita tak ada intention nak bekerja. Kita nak bekerja sementara sahaja, sementara memenuhi keperluan semasa COVID. Mungkin pada waktu itu bisnes kita langsung zero, tak boleh jalan. Jadi kita buat kerja sementara. Apakah pekerjaan kita itu kita suka ataupun kita kata kita gembira melakukan kerja itu? Jadi kalau tidak, adakah kita boleh nak pertimbangkan untuk mulakan bisnes tu? Jadi kita nak berhenti kerja dan mulakan bisnes tu. Itu employment. Yang ketiga, resources, sumber-sumber. Jadi apakah sumber-sumber yang kita ada? Adakah kita ada sumber kepada mentor? Adakah kita ada sumber kepada keuangan? Adakah kita ada
sumber yang boleh menolong menjaga anak-anak kita. Itu kalau yang ada anak lah. Kalau bujang mungkin kita ada komitmen. Jadi apakah sumber-sumber yang boleh membantu kita menguruskan komitmen tu. Jadi sebelum kita kata jenis bisnes apa yang saya nak buat ni, semua ni kita kena ambil kira tuan dan puan ya, sumber. Jadi adakah family support itu juga merupakan satu sumber yang kita perlukan. Jadi perkara-perkara ni kadang-kadang kita kata buat je. Orang kata just do it. Betul tuan dan puan. Tetapi dalam bisnes, apabila kita kata kita nak mula, ia adalah satu risiko yang kita perlu uruskan. Jadi kita kata kita tengok dulu apakah faktor-faktor decision kita tu, keputusan kita tu adalah berdasarkan beberapa faktor. Iaitu yang keempat tadi yang saya sebut tadi adalah tentang sumber-sumber. Yang seterusnya adalah tentang komitmen masa. Komitmen masa. Sebenarnya berapa lama yang kita boleh beri kepada bisnes? How much time do you devote for your business? Jadi itu yang kita kena tengok juga. Consider kita punya professional, consider kita punya family, consider kita punya apa orang kata social commitment. Yang pertama tadi kita dah sebut financial commitment. Jadi kita tengok tu dulu. Dan juga adakah komitmen ni, adakah bisnes yang kita nak buat itu sebenarnya hanya berdasarkan hobi? Maksudnya kita nak buat bisnes tu, nak buat meniaga tu hanya kerana hobi. Suka-suka saja dulu. Adakah itu faktornya kenapa kita nak mulakan bisnes? Jadi yang ini semua kena ditulis. Maksudnya visualize. Kita cartakan faktor-faktor untuk kita consider nak mula bisnes ataupun bisnes yang macam mana kita nak mulakan. Nak mulakan bisnes atau bisnes yang macam mana kita nak mulakan. Itu yang keempat, iaitu tentang komitmen kita. Seterusnya yang kelima adalah tentang risiko. Yang ini terakhir, yang kelima. Tentang risiko. Risiko ni, apakah kadar toleransi kita kepada risiko tu? Apakah kadar toleransi kepada risiko tu? Ada setengah-setengah orang dia rasa baik dia buat bisnes itu kerana secara full time, kerana itu lebih baik. Dia boleh urus risiko tu. Bagi setengah orang tak boleh, dia nak buat part time dulu. Ada setengah orang dia nak buat sikit-sikit dulu. Jadi semua ini tuan dan puan adalah keputusan yang kita buat. Jadi kadang-kadang bila kita saya bawa kepada keadaan realiti terima kasih kepada yang komen Nurai Suren kita tengok pada realiti. Kadang-kadang kita masuk kelas, kita masuk workshop ataupun kita masuk seminar dan kita dapat banyak input tentang apa yang kita perlu untuk kita buat bisnes. Betul. Yang itu semua kita catatkan, kita tengok dan kita kena buat satu evaluation dan review. Jadi dalam FB Live ni sebenarnya saya dah kongsikan 5. Yang pertama tadi kita sebut tentang finances. Jadi kita kena consider faktor-faktor finances tu. Jadi saya nak bawa satu senario. Ada seorang individu ini sebenarnya dia buat keputusan untuk berhenti kerja dan buat bisnes. Tetapi dalam keadaan dia tak ada komitmen. Maksudnya dia single. Dia single lah, maksudnya tak ada komitmen anak, tak ada komitmen pasangan, tak ada komitmen menjaga ibu bapa yang tua pun dia tak ada komitmen, dia single. Jadi dia terus buat keputusan immediate tu, maksudnya dengan notis 30 hari untuk berhenti kerja dan mulakan bisnes. Itu antara perkara yang dia lihat finance tu tadi, faktor-faktor finance, kerana dia dah ada simpanan lah, dia maksudnya dia dah kira dalam tempoh 6 bulan kalau dia tak ada gaji dia boleh masih survive. Contohnya begitu. Jadi faktor-faktor kewangan ni kena lihat. Walaupun kita boleh mulakan bisnes tanpa modal wang kata kan. Okey. Tentang yang kedua tadi tentang employment. Adakah lebih baik kita ni bekerja? Jadi orang kata sampai bila nak bekerja? Buatlah bisnes. Betul itu orang kata, tetapi apakah keputusan yang kita buat untuk diri kita? Jadi kita kena lihat apakah employment itu sepatutnya satu pilihan kita yang lebih utama berbanding dengan menjalankan bisnes. Jadi sebenarnya tuan dan puan, tujuan kita mencari rezeki. Salah satunya caranya adalah berniaga. Salah satunya adalah bekerja. Dan bekerja ni pun banyak. Sebenarnya orang yang berniaga ni pun dia bekerja dalam syarikatnya sendiri. Kalau tuan dan puan tengok di luar sana, sebenarnya begitu. Usahawan ini sebenarnya dia pun bekerja dalam bisnes dia sendiri. Tetapi ada setengah usahawan yang sudah mencapai satu tahap di mana mereka ini hanyalah sebagai investor. Malah ada orang yang bekerja juga tahapnya sebagai investor. Jadi perkara-perkara begini tuan dan puan adalah ilmu-ilmu yang banyak di luar sana, maklumat-maklumat yang banyak. Kita dengar, kita kumpul dan kita review dan kita boleh pilih cara bagaimana kita buat keputusan. Jadi senario di luar sana juga tuan dan puan, saya nak bawakan juga bahawa ada ramai individu yang
memaksa diri sendiri untuk menjalankan bisnes dalam keadaan belum bersedia. Jadi kalau orang kata, kalau nak tunggu bersedia bila? Buat saja. Betul. Betul. Tetapi janganlah sehingga mana kita buat saja tanpa ada sebarang perancangan. Walaupun sedikit. Perancangan yang simple pun kena ada. Jadi sekurang-kurangnya kita ada something to fall back. Maksudnya kalau dah ada perancangan tu, kalau plan A, orang kata kenapa nak perlu plan A, buat plan B, mestilah buat plan A dan jadikan, make sure plan A tu berjalan. Tak boleh ada plan B macam tu kan. Ada setengah orang bagi nasihat macam tu. Jadi pertama sekali tuan dan puan, kita mesti jelas dengan maklumat-maklumat ni dan kita kena review mengikut consideration, mengikut faktor-faktor terutamanya yang melibatkan diri kita. Jadi yang pertama sekali tadi kita dah sebut tentang kewangan, kedua kita sebut tentang employment, tentang pekerjaan kita, adakah kita sedang bekerja dan lebih sesuai untuk kita terus bekerja. Kemudian tentang sumber-sumber ni termasuklah akses kepada network. Jadi pernah satu masa, ini saya kongsikan tuan dan puan, pernah satu masa saya sendiri bercadang, ini dah lama lah, 5-6 tahun lepas, saya bercadang untuk berpindah ke Johor dan bekerja di Singapura. Besar hajatnya waktu tu kan. Tetapi apabila saya lihat semua faktor-faktor ini, bahawa network saya tidak ada di Johor pada waktu itu. Saya tak ada network. Maksudnya saya tak ada kenalan. Manakala mentor ataupun orang kata akses kepada maklumat pun tidak ada di Johor. Yang banyaknya di Selangor dan KL, Putrajaya, banyak di sini. Jadi selepas consider semua tu, the resources that I have, saya buat keputusan terus tak adalah nak pindah ke Johor tu. Asalnya memang ada nak pindah ke Johor dan orang kata menjalankan perniagaan ataupun bekerja di Singapura. Memang ada cita-cita tu. Memang pernah ada rancangan tu. Tapi kita consider balik. Dan pada masa yang sama, tuan dan puan, macam saya berkeluarga dan saya ada 6 orang anak contoh. Jadi semua faktor-faktor tu kita kena ambil kira. Jadi itu antara resources, iaitu sumber. Seterusnya tentang time commitment, iaitu komitmen masa. Adakah kita boleh commit 100% kepada perniagaan kita? Jadi tuan dan puan, katalah sebagai individu yang mungkin sudah berkahwin, ada pasangan suami isteri, maka time commitment itu jadi lagi penting. Terutama apabila tuan dan puan dah ada anak ahli keluarga ataupun menjaga orang tua. Maksudnya kita jaga ibu bapa yang sakit ke, mertua yang sakit ke, ataupun ada anak yang sakit ke, ataupun kita ada anak istimewa yang kita perlu jaga. Jadi time commitment itu kita kena lihat. Jadi kita kena susun. Kalau kita boleh buat bisnes yang macam mana, kena lihat juga. Kemudian kita kata tentang toleransi kepada risiko. Macam mana kita nak tolerate dengan risiko-risiko tu? Contoh, katalah kalau suami memang dah berniaga, isteri pun nak berniaga, risikonya tu macam mana? The tolerance risk tadi tu macam mana? Adakah kita sanggup ataupun kita boleh mengurus risiko kedua-dua berbisnes? Bila kedua-dua berbisnes ni lain sikit tuan dan puan, terutama apabila tuan dan puan dua-dua dalam satu syarikat. Dia lain. Atau apakah lebih baik seorang masih bekerja secara full time dan seorang lagi menguruskan bisnes sepenuh masa? Adakah lebih baik begitu? Ataupun orang kata dua-dua buat bisnes tapi syarikat lain-lain. Awak buat bisnes lain, dia buat bisnes lain. Adakah lebih mudah begitu? Jadi semua itu kena diurus. Kerana tidak semua tuan dan puan manusia kita ni dijadikan berbeza. Sekiranya kita bagus dan boleh bersama-sama dengan pasangan dalam satu syarikat, kita teruskan. Tetapi kalau kita tahu kelemahan kita, tak boleh, kita susunkan macam mana cara yang baik untuk kita sama-sama menjalankan bisnes tetapi kurang untuk risiko-risiko konflik ataupun hubungan tadi itu. Jadi itu antara risiko. Jadi mungkin dari segi kewangan pun ada risiko, dari segi hubungan ada risiko, dari segi pekerjaan pun ada risiko. Jadi semua-semua tu kita susunkan. Meskipun begitu, jangan sampai faktor-faktor ni menghalang keputusan kita. Kalau keputusan kita nak sambung bekerja, teruskan. Kalau keputusan kita masih sebagai part-time freelance, teruskan. Kalau keputusan kita memang full-time untuk buat tu, mesti ada sebab yang tertentu, kita teruskan. Jadi salah satu sebab yang tuan dan puan tidak jumpa dalam buku mengapa kita memulakan bisnes adalah kerana keadaan yang tiada pilihan. Bukan mereka memilih untuk buat bisnes. Tak ada pilihan yang lebih baik melainkan jalankan bisnes. Contoh, katakanlah seorang individu ditakdirkan Allah ditimpa kemalangan, kecelakaan, maka beliau hilang keupayaan sebelah kaki contoh. Jadi sebelum ni beliau memang menjalankan kerja-kerja seperti biasa tapi tak boleh. Jadi dalam keadaan itu tuan dan puan, pilihan yang baik, yang paling bagus untuk beliau adalah untuk menjalankan perniagaan sendiri.
dah accident, kehilangan kaki sebelah, jadi pergi rehab dan belajar skill-skill tertentu. Dan dengan skill itu jadi beliau jalankan satu bisnes. Itu orang kata satu pilihan. Kerana saya berjumpa dengan beberapa individu akhir-akhir ini dan mereka menyatakan bahawa contoh, beliau sudah berumur 65 tahun. Tuan dan puan, dalam dunia sekarang, dalam keadaan sekarang, berumur 65 tahun sangat sukar untuk mendapat pekerjaan kecuali tuan dan puan buat bisnes sendiri. Jadi at the age of 65 years old, it's difficult for you to get a job. A full-time employment is difficult. Jadi antara cara yang paling baik waktu itu adalah untuk memulakan perniagaan. Itu antara contohnya. Jangan sebut 65. Kadang-kadang tuan dan puan, apabila tuan dan puan dah masuk umur 40 ke atas ataupun 35 ke atas, boleh lagi. Tapi kalau dah 45 ke atas, sukar untuk tuan dan puan mendapatkan pekerjaan full time. Tetapi ada kerja-kerja berbentuk kontrak basis dan juga kerja-kerja berbentuk berniaga ini yang kita boleh jalankan. Jadi antara sebab apabila kita memilih perniagaan ni pun sebenarnya bukan hanya kerana nak buat duit berjuta, bukan. Bukan hanya kerana orang kata nak legacy, bukan hanya kerana nak dapatkan orang kata fame pun bukan. Tetapi sebenarnya ada perkara-perkara lain, faktor lain yang menyebabkan kita buat keputusan untuk buat bisnes. Baik, jadi dengan itu tuan dan puan, saya sudah ambil masa sekitar 14 minit begitu. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada tuan dan puan yang masuk dalam FB Live ini, kerana rata-rata tujuan Facebook Live saya sebenarnya untuk memastikan page Facebook ini aktif dan juga untuk memastikan maklumat-maklumat sampai yang boleh digunakan kepada mentee dan coachee saya di luar sana, kerana dia berbentuk general. Jadi dalam sesi mentoring dan coaching, saya tak perlu cakap perkara-perkara yang general, tetapi lebih fokus kepada klien itu sendiri, kepada mentee dan coachee itu sendiri. Jadi lebih bermanfaat kan, lebih banyak impact. Jadi untuk itu tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih. Kita doakan yang baik-baik, tahniah kepada rakyat Sabah yang sudah membuat pilihan dalam pilihan raya, dan kepada rakan-rakan semua yang baru balik daripada Sabah, mohon ikutlah SOP-nya. Kalau perlu kuarantinkan dulu untuk kebaikan bersama. Jadi untuk itu tuan dan puan, insya-Allah kita jumpa dalam Facebook Live untuk hari-hari yang akan datang, insya-Allah. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih. Boleh share video ini. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.